Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Bagai Aur dengan Tebing. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Bagai Aur dengan Tebing ini terdapat pada muka surat 119 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.4.3 berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat berbual tentang sesuatu perkara mengenai bagai aur dengan tebing dengan menggunakan 3 jenis kata ganti nama diri orang dan 2 jenis kata ganti nama tunjuk yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, menjelaskan dan melengkapkan 8 ayat dengan menggunakan 3 jenis kata ganti nama diri orang dan 2 jenis kata ganti nama tunjuk mengikut konteks dengan betul mengenai bagai aur dengan tebing. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya berbual tentang sesuatu perkara mengenai bagai aur dengan tebing dengan menggunakan 3 jenis kata ganti nama diri orang dan 2 jenis kata ganti nama tunjuk yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Kedua, murid berjaya menjelaskan dan melengkapkan 8 ayat dengan menggunakan 3 jenis kata ganti nama diri orang dan 2 jenis kata ganti nama tunjuk mengikut konteks dengan betul mengenai bagai aur dengan tebing. Pernahkah murid-murid terlibat dalam aktiviti bergotong royong semasa majlis perkahwinan diadakan? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah menyertai aktiviti bergotong royong semasa majlis perkahwinan diadakan. Jadinya di sini sudah menjadi kelaziman ataupun kebiasaan bagi masyarakat yang tinggal di kampung. Untuk apa? Untuk bergotong royong bagi menjayakan majlis perkahwinan. Dan di sini Cikgu Afan sudah sediakan beberapa keping gambar yang menunjukkan aktiviti ataupun suasana bagi melakukan persiapan majlis perkahwinan. Oleh itu, kita lihat gambar yang pertama. Di situ menunjukkan sekumpulan masyarakat iaitu daripada golongan ibu yang sedang menyediakan ramuan ataupun bahan mentah untuk memasak makanan. Jadi di sini mereka terlibat dalam aktiviti memotong bawang, mengupas bawang, lagi dapat memotong kentang, mengupas kulit kentang dan apa-apa sahajalah yang melibatkan aktiviti untuk menyediakan ramuan sebelum memasak makanan. Seterusnya, gambar yang di bawah itu menunjukkan sekumpulan masyarakat daripada golongan bapa pula yang sedang memotong daging untuk dijadikan sebagai lauk pauk ketika majlis perkahwinan diadakan. Dan gambar yang keempat di sebelah kanan itu menunjukkan adanya sekumpulan lelaki yang sedang gigih memasak makanan iaitu mengacau makanan dalam kuali tersebut. Dan di situ mungkin rendang daging ataupun gulai daging untuk dihidangkan semasa majlis perkahwinan nanti. Dan gambar yang keempat itu menunjukkan beberapa orang murid ataupun kanak-kanak yang
sedang membasuh pinggan mangkuk. Tentunya kanak-kanak ini sangatlah beruntung kerana dapat menyertai aktiviti kemasyarakatan tersebut untuk dijadikan sebagai pengalaman hidup. Juga dapat memudahkan urusan majlis perkahwinan di situ. Namun begitu, pada hari ini, pandemik COVID sudah pun melanda di negara kita serta di luar negara. Tentunya majlis kenduri kendara ini tidak dapat dilaksanakan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat iaitu mengenai persiapan semasa majlis perkahwinan diadakan. Murid-murid, mari kita mengenali dan menjelaskan kata ganti nama diri orang. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri orang ini terbahagi kepada 3 bahagian yang seperti murid dapat lihat di sini iaitu adanya carta pai. Kita lihat kata ganti nama diri pertama di situ iaitu saya, aku, hamba, kami, kita, beta, patik. Maksudnya di sini kata ganti nama diri pertama ini merujuk kepada diri sendiri. Orang yang bercakap itulah diri sendirinya. Dan di sini cikgu nak fokuskan terhadap bilangan orang yang menggunakan kata ganti nama diri pertama ini iaitu kalau saya, aku, hamba, ini merujuk kepada bilangannya yang seorang ataupun satu sahaja, tunggal. Dan kami, kita ini merujuk kepada bilangannya yang ramai. Seterusnya, beta. Beta ini untuk bilangannya yang tunggal dan khusus digunakan untuk sultan ataupun raja. Patik juga merujuk kepada kata ganti nama diri yang pertama untuk bilangannya yang satu ataupun seorang sahaja dan khusus digunakan bagi pembesar seperti Laksamana, Bendahara, Temenggung dan Syah Bandar. Seterusnya kita lihat kata ganti nama diri kedua pula iaitu engkau, anda, kamu, awak, tuan hamba, kalian. Baiklah murid-murid, dalam kata ganti nama diri kedua ini ada juga merujuk kepada bilangan. Di sini engkau, anda, kamu, awak, tuan hamba untuk merujuk kepada bilangannya yang tunggal seorang ataupun satu sahaja. Kalau kalian di situ merujuk kepada bilangannya yang ramai ataupun banyaklah. Seterusnya kita lihat bahagian yang ketiga iaitu kata ganti nama diri ketiga iaitu ia, dia, beliau, mereka, baginda dan juga nya. Dan kita lihat di situ ia, dia, juga beliau ini merujuk kepada bilangannya yang satu. Mereka pula merujuk kepada bilangannya yang ramai. Baginda di sini digunakan untuk merujuk kepada sultan ataupun raja dan bilangannya ialah satu ataupun seorang. Nya di situ merujuk kepada kepunyaan seseorang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata ganti nama diri orang ini dengan sebaiknya. Mari kita mengenali dan menjelaskan kata ganti nama tunjuk pula. Baiklah murid-murid, sebentar tadi Cikgu Afan sudah pun menjelaskan kata ganti nama diri orang. Sekarang kita beralih kepada kata ganti nama tunjuk. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama tunjuk ini terbahagi kepada 2 bagus. Kita lihat dalam kotak yang berwarna kuning itu merujuk kepada kata ganti nama tunjuk umum. Antaranya di situ cikgu sudah nyatakan iaitu itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dan ini untuk menunjukkan sesuatu yang hampir ataupun dekat.
Seterusnya kita lihat di bawah itu merujuk kepada kata ganti nama tunjuk tempat. Ada 3 bahagian iaitu sini untuk merujuk kepada tempat yang dekat atau hampir. Kemudian yang kedua, situ. Maksudnya tidaklah terlalu dekat dan agak jauh sedikit. Maksudnya sederhanalah. Taklah terlalu jauh. Kena fahamlah begitu. Dan sana pula merujuk kepada sesuatu yang sangat jauh. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kata ganti nama tunjuk ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks petikan cerita mengenai bagai aur dengan tebing dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang marilah bersama-sama mengikut Cikgu Afan untuk membaca teks petikan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Amalan bergotong royong merupakan budaya masyarakat Melayu. Amalan ini biasanya dilakukan apabila penduduk kampung mengadakan majlis perkahwinan, sambutan acara keagamaan, urusan kematian atau aktiviti kebersihan dan keceriaan. Beberapa hari sebelum majlis itu diadakan, penduduk kampung akan bergotong royong untuk membuat persiapan. Menerusi amalan ini, masyarakat dididik untuk bermuafakat dan bekerjasama. Selain itu, amalan ini dapat memberikan peluang kepada golongan muda untuk mempelajari bidang tertentu ketika menyelenggarakan majlis kenduri atau acara keramaian. Pada bulan lalu, sepupu Amar telah melangsungkan perkahwinan. Sehari sebelum majlis perkahwinan itu diadakan, Amar dan rakan-rakannya telah berkunjung ke rumah sepupunya itu. Baiklah murid-murid, dapatlah kita fahami bahawa amalan bergotong royong ini dilakukan dalam beberapa aktiviti ataupun melibatkan majlis keramaian. Seperti apa? Seperti majlis perkahwinan, majlis acara keagamaan, kematian ataupun kebersihan dan keceriaan. Jadinya di sini dapatlah kita fahami bahawa amalan bergotong royong ini sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta dapat memudahkan urusan sesuatu pekerjaan itu dilakukan. Jadinya di sini kita lihat bagi ketiga-tiga gambar yang disediakan oleh Cikgu Afan. Yang pertama di situ menunjukkan sekumpulan masyarakat ataupun kumpulan lelaki sedang memasak makanan. Di situlah mereka memasak makanan secara bergotong royong, bergilir-gilir untuk menggaul, untuk mengacau maupun menggoreng serta apa-apa sahajalah yang melibatkan aktiviti memasak makanan. Seterusnya kita lihat gambar yang kedua menunjukkan aktiviti sekumpulan masyarakat yang sedang mendirikan kemah. Untuk apa? Ya, untuk dijadikan sebagai tempat para tetamu duduk dan menjamu selera di bawah kemah tersebut. Betul kan? Dan gambar yang terakhir di situ menunjukkan dua orang wanita yang sedang membuat persiapan iaitu memasang pelamin. Untuk siapa? Mestilah untuk pengantin baharu yang akan bersanding di atas pelamin tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog berdasarkan watak yang terdapat dalam kisah bagai aur dengan tebing menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk mengujarkan dialog bagi watak Wei Chuan, Amar dan juga
Imran berdasarkan kisah Bagai Aur dengan Tebing ini. Dan murid-murid perlulah menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai dalam dialog ini. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid menyediakan respons yang sesuai dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Apakah yang sedang dilakukan oleh mereka di sana? Mereka di sana sedang melakukan aktiviti bergotong royong mempersiapkan majlis kenduri perkahwinan. Bolehkah golongan muda menyertai aktiviti ini? Ya, golongan muda boleh menyertai aktiviti ini. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan amalan ini? Pada pendapat saya, kebaikan amalan ini ialah kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Boleh kamu jelaskan mengapakah generasi muda perlu melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini? Boleh, Wei Chuan. Generasi muda perlu melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini kerana dapat membentuk jati diri dalam kalangan generasi muda melalui amalan bantu-membantu antara satu sama lain ibarat bagai aur dengan tebing. Baiklah murid-murid, dalam ujaran yang telah kita mengujarkannya tadi, terdapat penggunaan kata ganti nama diri orang. Yang cikgu warnakan perkataan di situ dengan warna yang berwarna merah. Di situ antaranya mereka, kita, saya, kamu. Dan terdapat kata ganti nama tunjuk, iaitu perkataannya yang cikgu warnakannya dengan berwarna hijau, iaitu sana, ini, kan? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dialog ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita lengkapkan ayat dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini, murid perlu melengkapkan ayat yang cikgu sediakan di sini, iaitu ada 8 ayat dengan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk yang cikgu sudah sediakan dalam bentuk awan di atas itu ya murid-murid. Jadi di sini murid perlu menulisnya dalam buku pemahaman. Diharapkan murid-murid dapatlah menulis ayat ini dengan tulisan yang kemas dan ejaannya yang betul. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.